Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk wahyu. Wahyu dari segi lughah yang bermaksud al-khafa' wa sar'ah, yang bermaksud rahsia dan cepat. Okey, dan dari wahyu dari segi istilah yang bermaksud kalamullah ta'ala al-munazzil ala nabi min anbiya'ahu, yang maksud kalam Allah Ta'ala yang telah diturunkan ke atas Nabi Muhammad dan kepada ke atas nabi dan para rasul. Okey. Wahyu ni adalah al-isyarah as-sari'ah, iaitu isyarat. Wahyu adalah isyarat yang laju, yang melalui rumus wa ta'rif, melalui simbol dan kiasan, dan suara bisaut al-mujarrad, dan isyarah bi ba'di al-jawarih, dan seperti isyarat tubuh badan. Okey. Seterusnya al-wahyu bi ma'nahu al-lughawi yatanawalu. Yang pertama, al-ilham al-fitri lil insan, yang membawa maksud petunjuk untuk manusia yang bersifat fitrah. Seperti contoh ilham yang disampaikan oleh Allah kepada ibu Musa, yang berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas, yang membawa maksud, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Ini Allah menyuruh Nabi Musa ni, ibu Musa ni menyusukan Musa. Lalu apabila kalau ibu Musa ni khawatir, Allah menyuruh ibu Musa ni menghanyutkan Musa ke sungai Nil. Okey, yang kedua, al-ilham al-gharizi lil haiwan. Ini ilham yang disampaikan kepada haiwan yang bersifat naluri. Seperti ilham Allah yang disampaikan kepada lebah dalam firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 68, dan Rabbmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung ganang, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang diduduki manusia. Yakni Allah mengilhamkan lebah untuk membuat sarang di pokok-pokok, gunung-gunung, dan di tempat-tempat manusia. Yang ketiga, al-isyarah as-sari'ah ala sawi rumus wal iha. Yakni membawa maksud isyarat cepat dalam bentuk simbol, dan isyarat seperti isyarat yang disampaikan kepada Zakaria, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yakni membawa maksud dalam surah Maryam. Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. Yakni maksud Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Zakaria untuk disampaikan pada umatnya, iaitu wahyu dia menyuruh umat Zakaria untuk bertasbih pada waktu pagi dan petang. Okey, yang keempat, waswisatu asyaitan wa tazayyinuhu asyarru fi nafsil insan. Yang keempat ni, Allah menyuruh syaitan untuk berbisik kepada manusia untuk melakukan kemungkaran. Allah mengilhamkan kepada syaitan untuk berbisik kepada manusia untuk manusia ni melakukan kemungkaran. Okey, yang kelima, wama yalyakihu Allah ila malaikatuhu min amri liyaf'aluhu. Yakni Allah menyampaikan wahyu kepada para malaikat, menyampaikan wahyu kepada para malaikat, yang ini sebagai tugasan kepada para malaikat.
Okey, seterusnya kaifiyah wahyu Allah ila malaikatu. Yang pertama, jaa fil Qur'anil Karim ma yansu ala kalamullah li malaikatuhu. Yang ini Allah berbicara dengan malaikat, dengan para malaikat, dan Allah menyampaikan wahyu kepada para malaikat, dan Allah membahagikan tugas kepada para malaikat. Okey, cara yang kedua, wasabbitu anna al-Quran al-Karim kataba fil luhil mahfuz liqaulihi ta'ala. Yang membawa maksud Al-Quran ditulis di luh mahfuz, lalu diturunkan ke Baitul Izzah sekaligus, dan diturunkan kepada malaikat untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ini cara yang kedua, Allah menyampaikan wahyu kepada malaikat. Okey, untuk cara ni ada perbezaan pendapat ulama tentang cara wahyu, cara penyampaian wahyu Allah kepada penyampaian wahyu Allah kepada para malaikat. Yang pertama, annal Jibril talqafahu sama'an minallah bilafzuhu al-maqsus. Yang bermaksud Jibril menerima Al-Quran daripada Allah melalui pendengaran dengan lafaz yang khusus. Ini mengatakan Jibril ni dia mendapat Al-Quran ni melalui pendengaran. Yang kedua, anna Jibril hafzahu minal luhil mahfuz. Yang mengatakan Jibril menghafal Al-Quran dari luh mahfuz. Mengatakan Jibril ni menghafal Quran di luh mahfuz. Yang ketiga, anna Jibril alqi ilaihil ma'na wal alfaz li Jibril atau li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang maksud makna Quran disampaikan kepada Jibril dan lafaz-lafaznya dari Jibril atau dari Muhammad. Maknanya Quran ni diturunkan kepada Jibril lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, untuk pendapat yang pertama ni adalah pendapat yang tepat. Okey, pendapat ni diikuti oleh ahli sunnah wal jamaah. Kerana memang betul Jibril ni menerima Al-Quran daripada pendengaran. Okey. Pendapat yang kedua ni tidak disokong kerana dia menyatakan Al-Quran Jibril ni menerima Al-Quran dengan dia menghafalnya dari luh mahfuz. Bukan Okey, yang ketiga ni pendapat yang paling tepat kerana Al-Quran ni diturunkan kepada Jibril lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Okey, kaifiyah wahyu Allah ila rasulihi, iaitu cara wahyu cara Allah menyampaikan wahyu kepada rasulnya. Cara Allah menyampaikan wahyu kepada rasulnya. Yang pertama, Allah menyampaikan wahyu kepada para rasulnya melalui perantaraan Jibril, perantara, iaitu Jibril lah, iaitu yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Yang kedua, Allah menyampaikan wahyu kepada para rasulnya tanpa melalui perantara.
Okey, yang pertama itu melalui perantara iaitu malaikat Jibril. Okey, yang kedua ni Allah menyampaikan tanpa perantara. La wasitahu. Ni maknanya Allah menerima wahyu daripada mimpi di dalam tidur. Waktu tu Nabi mimpi ketika tidur pada waktu subuh. Dia mendapati mimpi itu datang seperti cahaya subuh yang mendapat wahyu ketika itu. Nabi mendapat wahyu ketika itu, seperti cahaya subuh datang pada dia, datang dalam mimpi Nabi waktu tu. Okey, seterusnya kaifiyah wahyu al-malaku ila rasul. Ni cara malaikat menyampaikan wahyu kepada rasul. Yang pertama, keadaan pertama, malaikat ni mendatangkan wahyu dengan membunyikan loceng. Ayati mislu salsalah jarsu was-saut al-qawi. Iaitu bermaksud membunyikan loceng dan suara yang keras yang memberikan perhatian, yang mendapat perhatian kepada yang mendapat perhatian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat wahyu tu dengan cara malaikat tu menyampaikan wahyu dengan cara membunyikan loceng yang kuat dan suara yang keras. Dan yang kedua, cara yang kedua, malaikat ni menyampaikan wahyu dengan malaikat ni menjadi seperti manusia biasa. Dan dia berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ni dia cara ringan lah. Dia malaikat ni menjadi seperti manusia biasa, datang kepada Nabi dan menyampaikan wahyu kepada Nabi. Okey, yang kedua, yang terakhir, syabhul jahidin alal wahyu. Maksud dia syubhah para pengingkar, mengingkari mengingkari wahyu ni. Yang pertama, za'amu anna al-Quran al-Karim min inda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibtikar ma'aniyah wasat aslubahu. Yang bermaksud, mereka menyatakan bahawa Al-Quran ni hasil karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasil karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang membuat maknanya dan merangkai kata-katanya. Dan Al-Quran bukanlah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Mereka mengatakan Al-Quran ni hasil dari karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan maknanya ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengatakan Al-Quran ni bukan wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang kedua, za'amal jahiliyun qad yaman wa hadisan annahu alaihi salah wassalam kana lahu min hadah az-zakah wa nafadh al-basirah wa quwwah al-firasah.
Al-firasah. Al-firasah. Yang membawa maksud orang-orang jahiliah ni menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni mempunyai kecerdasan akal dan pemikiran, mempunyai basirah, iaitu mata hati yang tajam, firasat yang kuat, kejernihan jiwa dan pemikiran yang benar. Iaitu orang jahiliah ni mengatakan bahawa Rasulullah ni mempunyai akal yang cerdas. Maksudnya dia mengatakan bahawa ni Nabi Muhammad ni mampu membuat Quran ni dan mempunyai hati yang tajam. Mengatakan Nabi Muhammad ni mempunyai hati yang tajam. Okey, yang ketiga, za'amal jahiliyun qad yaman wa harisan annahu alaihi salah wassalam qad talqi al-ulum al-kiraniyah ala yadun muallim. Okey, orang jahil ni mengatakan bahawa Nabi Muhammad ni telah menerima Al-Quran, menerima ilmu-ilmu Al-Quran ni dari tangan seorang guru. Dia mengatakan Nabi Muhammad ni dia dapat Al-Quran ni daripada seorang guru. Itu je lah yang saya boleh sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.